Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fatin Syararosti. Tumpuan berita, Gabungan Parti Sarawak GPS sudah bersiap siaga menghadapi pilihan raya umum PRU15. Pengurusi GPS yang juga Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, GPS juga akan mengekalkan status quo pembahagian kerusi parlimen di antara 4 parti komponennya dalam PRU15 Club. Sementara itu, katanya Kerajaan Sarawak juga terus menuntut baki-baki tuntutan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 melalui mesyuarat Majlis Khas mengenai MA63. Masih lagi ada 2-3 perkara yang masih dalam perbincangan. Bagi kita mempertahankan keistimewaan yang ada pada Sabah dan Sarawak melalui perjanjian Malaysian Agreement 63 dan juga IGC. Oleh itu kita akan membuat persediaan kita, dan ini adalah kali pertama GPS akan bertanding di peringkat nasional. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Selasa. Premier Sarawak menambah semua perkara terbabit masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas dan Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan serta Setiausaha Agong GPS Datuk Sri Alexander Natalinggi. Hadir sama Presiden Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Sri Tiong King Sing dan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang Gandum. Laporan seterusnya, setiap rakyat di negeri ini diseru untuk melibatkan diri dalam sektor makanan yang dilihat sebagai sektor yang berpotensi untuk berkembang. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata sektor berkenaan adalah salah satu sektor yang penting dan mempunyai peluang begitu luas seiring dengan keperluan setiap manusia. Katanya sektor makanan itu tidak akan mundur dan akan terus diperlukan. Dalam dunia ini banyak sektor-sektor yang terjejas disebabkan oleh misalnya pandemik dan lain-lain. Banyak kilang-kilang yang tutup. Tetapi sektor makanan ianya sentiasa akan diperlukan. Selagi manusia ini untuk hidup perlu makan, perlu minum, perlu menyedut udara hidup, dan populasi dunia pun berkembang. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian dan pembukaan Aiman Mart di Jalan Merdeka Petra Jaya Kuching pada Selasa. Bercakap mengenai pembukaan Aiman Mart oleh Aiman Group of Companies itu, Dato' Amar Wang Tengah berkata ia akan memudahkan penduduk sekitar untuk mendapatkan keperluan harian seperti barangan runcit dan keperluan harian serta membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Beliau juga berharap Aiman Mart itu juga akan terus berjaya dan dapat membantu masyarakat untuk berkembang dalam apa jua aktiviti ekonomi yang diceburi. Berikut pula, umat Islam diseru untuk terus membudayakan penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan seharian sebagai wasilah dalam melahirkan umat berilmu dan bertamadun. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Engineer Yusuf Abdul Wahab, ledakan teknologi pada era masa kini membolehkan pembacaan atau pendengaran ayat-ayat Al-Quran dilakukan secara digital menggunakan telefon pintar atau peranti elektronik dan di mana-mana sahaja. Justru tegasnya tiada lagi alasan untuk umat Islam tidak dapat membaca Al-Quran kerana teknologi telah memudahkan pembacaan kitab suci itu. Mungkin sebenarnya tiada alasan untuk kita tidak meluangkan masa mendengar ataupun membaca Al-Quran dengan kecanggihan kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang. Ini kerana terdapat aplikasi Al-Quran yang dapat dimuat turun ke dalam
peranti yang kita ada seperti handphone, seperti tablet dan juga seperti notebook ataupun laptop kita. Ia dapat didengar ataupun dibaca pada bila-bila masa dan di mana jua kita berada. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike bertempat di Dewan Sri Nyelong Sarike pada Isnin. Sementara itu, ketika ditemu bual media, Insana Yusof berkata beliau akan membawa usul pertambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak dan isu-isu di kawasannya pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Sidang parlimen yang akan datang, saya cuba membangkitkan isu-isu seperti yang saya katakan tadi berkenaan dengan usul pertambahan kursi parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Di samping itu, untuk isu-isu tempatan, saya juga akan membangkitkan berkenaan dengan keadaan klinik-klinik kerajaan yang agak usang dan daif di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Begitu juga dengan isu-isu sekolah yang masih lagi memerlukan perbaikan dan juga perhatian daripada kerajaan pusat. Sementara itu, pasangan adik-beradik Ahmad Mukhlis Yahya dan Siti Maisarah Yahya dinobatkan Johan Kari dan Karya pada Majlis Tilawah kali ini sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000. Di Lundu pula, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas memberi sokongan dalam membuka laluan untuk anak-anak Sarawak menceburi bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dengan lebih mendalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Wazizul Anwar Adenan berkata ia adalah khusus untuk anak Sarawak lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Justru beliau menjelaskan pengetahuan dalam bidang TVET penting seiring dengan zaman revolusi perindustrian 4.0. Jadi pengetahuan kita di dalam teknologi maklumat ataupun IT itu adalah amat penting sekali. Kita si dapat benda tu si dapat kita nak tinggal. Ini tu kaum bulat semua orang daripada kecil sampai ke besar semua ada handphone ini tu. Semua ada akses dan kita haruslah menggunakan kemudahan yang ada ke arah kebaikan dan pada masa yang sama juga kita dapat melatih diri kita untuk menjadi pakar di dalam bidang-bidang seperti ini. Sejajar dengan pengetahuan wawasan yang amat bermakna premier kita di mana kita menuju ke arah digital ekonomi untuk negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Jeraya Wara Project of Dream Realize Pro-DR Sri ke-7 tahun 2022 di Dewan Masyarakat Lundu pada Isnin. Dalam sidang media selepas itu, Azizul turut merakamkan penghargaan kepada pihak Tegas yang telah menjadikan Lundu sebagai salah satu lokasi untuk program Pro-DR yang diadakan hingga 6 Oktober ini. Saya dengan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tegas kerana telah memilih daerah Lundu sebagai salah satu tempat permulaan di mana mereka akan mengadakan selama 1 bulan daripada Lundu tu sampai ke Lawas dan berakhir pada 6 Oktober. Dan saya harap warga sekolah di bahagian Lundu ini, sekolah-sekolah menengah akan mengambil peluang ini untuk bersama-sama dan melihat pameran yang apalah pilihan-pilihan mereka selepas SPM dan SCPM. Turut hadir Adun Opah Billy Sujang, Residen Bahagian Kuching Datuk Sherina Hussein dan Pengurus Kanan Tegas Community Innovative Learning Frederick Kevin Buseli. Beralih ke laporan Sukma KL 2022. Atlet-atlet Sukan Malaysia Sukma Sarawak diseru menampilkan aksi terbaik dengan membawa semangat Agi Hidup Agi Ngelaban dalam Tamasya Dwi tahunan yang akan menyingkapkan tirai bermula 16 hingga 24 September ini di Kuala Lumpur. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, semua atlet yang mewakili negeri dalam Sukma edisi ke-20 ini harus memiliki semangat juang seorang wira Sarawak apabila bertanding kelak. Saudara-saudari adalah wira Sarawak dalam sukan. Apabila disebut wira, mesti ada semangat perjuangan sebagai seorang wira.
perjuangan kita dalam Sukma ialah supaya kita dapat kejayaan yang besar dalam Sukma ini. Dan kedua, kita mesti mempunyai semangat tidak kalah. Apabila masuk di ruang arena sokan ini, niat kita bersokan dan memberi kemenangan kepada negeri yang diwakili oleh kita. Premier Sarawak berkata demikian dalam majlis penyerahan bendera negeri kepada Ketua Kontijen Sarawak Sukma KL 2022 di Kuching pada Selasa. Katanya penghargaan wajar diberikan kepada Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan di bawah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah atas komitmen jitu mempersiapkan atlet-atlet Sarawak untuk menghadapi Sukma walaupun berdepan kekangan akibat pandemik COVID-19. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan Sarawak akan terus komited membangunkan bidang sukan di negeri ini dalam usaha mengangkat status Sarawak sebagai kuasa sukan. Kerajaan kita menekankan pembangunan sukan. Negeri kita besar. Tiap-tiap kami yang berjumpa dengan orang belia, dia minta binakan stadium. Walaupun harga tinggi, kerajaan bina juga stadium di peringkat daerah. Supaya dapat satu tempat untuk berlatih. Dari peringkat sekolah hinggalah ke peringkat daerah, bahagian dan ke peringkat negeri. Belanjanya besar. Ya, tanggungjawab kami mencari duit untuk kita. Katanya Sarawak perlu mencontohi negara-negara kecil jumlah penduduknya seperti New Zealand namun berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia kerana memiliki fasiliti sukan berkualiti. Hadir sama Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ketua Kontijen Sarawak CDM Datuk Gerald Runtap Jabu, penolong Ketua-Ketua Kontijen ACDM, Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Nancy Jolhi, pengurus pasukan, jurulatih dan atlet. Pada tamasya kali ini, Kontijen Sarawak menghantar seramai 564 atlet yang akan bertanding dalam 31 acara sukan. Sukma KL 2022 akan mempertandingkan sebanyak 426 pingat emas, 426 pingat perak dan 508 pingat gangsa. Terdahulu ketika berucap, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyeru setiap atlet Sarawak mempamerkan semangat juang tinggi bagi memastikan kilauan pingat dalam dakapan. Tegas beliau, atlet-atlet yang mewakili Sarawak juga merupakan duta Sarawak dan menjaga nama baik negeri dalam tamasya sukan berkenaan. And when you are participating in any of the sports, make sure that Ibu Pertiwiku akan sentiasa berlaung dan selepas tiap-tiap acara. We would want to see dalam mana-mana arena, baiknya di tempat renang, baiknya dalam stadium, baiknya di gelanggang-gelanggang ataupun di lebuh raya. Kita mau mendengar nyanyian lagu Ibu Pertiwiku dinyanyikan di udara. Karena apabila Ibu Pertiwiku berkumandang di udara, itu artinya kita telah menang juara, kita telah menang nombor 1. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan 21 orang pembantu chef di mission bagi setiap acara dan sukan yang dipertandingkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu kini sudah tiba masanya atlet-atlet menunjukkan kecemerlangan dan kejayaan yang akan dicapai selepas 2 tahun menjalani latihan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syaira Rosli. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.